Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reaction kali ini, ia lain daripada reaction video yang saya pernah buat sebelum ini. Ia lebih kepada perkongsian pandangan dan perkongsian pengalaman. Macam anda nampak pada title dekat bawah berkenaan dengan Ali Putih dan Hidayah ni, actually saya nak ulas berkenaan dengan isu ini sejak beberapa minggu yang lepas. Tetapi disebabkan oleh kesibukan saya tak sempat nak ulas. Jadi untuk hari ini saya nak kongsi sedikit pengalaman supaya saya orang awam dan anda orang awam boleh faham dengan lebih baik dan boleh berinteraksi dengan isu ini dengan lebih berkesan. Okey, maksudnya taklah sampai kita nak kritik satu pihak dan menidakkan pihak yang lain ataupun anda menyokong satu pihak dan menidakkan hak satu pihak yang lain. So kita kena berinteraksi dengan isu-isu semasa ini dengan bijak. Saya yakin masyarakat kita masyarakat yang bijak, cuma mungkin kurang pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan proses mahkamah. Hidayah ini tadi adik ipar, kakak ipar kepada Ali Putih ini tadi, dia telah menyaman Ali Putih dengan, kalau tak salah saya, 900 lebih ribu kot, kalau tak salah saya, untuk saman yang dikemukakan oleh pihak plaintiff dalam kes inilah. Dan oleh kerana itu keputusan mahkamah sudah dikeluarkan, yang mana Hidayah sudah di-award, maksudnya dah dibenarkan untuk menuntut ganti rugi sebanyak RM60,000, okey, kepada Ali Putih. Dan mahkamah yang membicarakan kes mereka adalah mahkamah seksyen. So mahkamah dekat Malaysia ni ada 3 peringkat untuk mahkamah sivil. Yang pertama adalah mahkamah seksyen, yang kedua adalah mahkamah seksyen, mahkamah rayuan dan kemudian mahkamah tinggi. Salah. Okey, pertama adalah mahkamah seksyen, yang kedua adalah mahkamah tinggi, yang ketiga baru mahkamah rayuan. Yang kalau untuk jenayah dia ada mahkamah magistrate, tapi selalunya untuk kes-kes sivil atau kes-kes saman seperti ini mereka akan bawa ke mahkamah seksyen. Untuk mahkamah seksyen, dia punya ruang lingkup dia adalah di bawah RM1 juta. RM1 juta dan ke bawah dia boleh dibicarakan dekat mahkamah seksyen. Dan untuk mahkamah tinggi pula RM1 juta ke atas. Okey, jadi anda kena faham dekat sini kos yang diminta ataupun ganti rugi yang diminta oleh Hidayah ini adalah di bawah RM1 juta. Baru dia dikenakan sebagai dibicarakan dekat mahkamah seksyen. So proses dia macam mana? Apabila dua-dua pihak, plaintiff dan defendant. Plaintiff ini adalah pihak yang menyaman dan pihak yang disaman pula digelarkan sebagai defendant, iaitu Ali Putih tadi defendant, Hidayah adalah plaintiff. So plaintiff dalam kes ini telah menang kes ke atas defendant, iaitu Ali Putih ini tadi, dan dianugerahkan RM60,000. Dan mahkamah yang membicarakan kes mereka adalah mahkamah seksyen. So bila mahkamah seksyen sudah memberi keputusan, dan apabila pihak Ali Putih dia nak semak balik ataupun dia nak mencabar keputusan mahkamah, tak semestinya Ali Putih ini membantah apa yang marah ataupun menyatakan bahawa mahkamah seksyen ini tak betul, tak. Okay, tetapi itu adalah hak dia. Hak seseorang yang kalah dalam mahkamah seksyen boleh membawa ke kes tersebut, kes rayuan, bukan pergi ke mahkamah rayuan tetapi pergi kepada mahkamah yang lebih tinggi, iaitu mahkamah tinggi. So di mahkamah tinggi nanti kes ini akan dibicarakan seperti mana? Adakah perlu lagi untuk memanggil saksi-saksi? Jawapannya tidak perlu. Untuk ke mahkamah tinggi, kes ini bukan kes yang macam buka kes baru dekat mahkamah tinggi, tidak. Tetapi kes yang lama ini tadi dibawa rayuan ke mahkamah tinggi untuk menolak keputusan mahkamah seksyen. Okey, untuk menolak keputusan mahkamah seksyen. So dia akan dibawa ke mahkamah tinggi dan apa kelebihan yang diperolehi dekat mahkamah seksyen ini tadi adalah
mereka dibenarkan untuk memanggil saksi, ada perbicaraan balas, ada hujah balas daripada kedua-dua belah pihak. Kemudian dekat sini kita kan keluarkan semua bukti-bukti yang membuktikan kes dalam kes ini, membenarkan pihak-pihak, dua-dua pihak, either defendant atau plaintiff. So dekat mahkamah seksyen, dia sudah dibicarakan dan dinyatakan hujah balas antara kedua-dua belah pihak. Tetapi dekat mahkamah tinggi pula, apa yang akan berlaku adalah mereka akan menyimak kembali sama ada atau tidak kepincangan dalam kes-kes ini tadi. Maksudnya bukti-bukti mungkin apa yang tak dapat dilihat oleh hakim mahkamah seksyen, dia akan dibawa kepada hakim mahkamah tinggi untuk diselidik supaya sama ada keputusan tersebut boleh ditolak ataupun mungkin ada kemungkinan jumlah denda itu ataupun jumlah ganti rugi itu akan dikurangkan, yang award yang diberi kepada plaintiff tadi akan dikurangkan ataupun dibantah sama sekali. Maksudnya keputusan kes tersebut dimenang ke arah defendant pula. Keputusan ini biasanya akan berlaku, akan dicabar dalam tempoh masa 14 hari. Okey, rayuan boleh dibuat, dia punya limit masa dia adalah 14 hari. 14 hari dikira daripada mana? Bukan dikira Sabtu Ahad tolak 14 hari, tak. Dia dikira daripada hari dikemukakan keputusan penghakiman tersebut, dan dikira sekali Sabtu Ahad atau public holiday pun dikira, tapi selama 14 hari tersebut dia dibenarkan untuk membuat rayuan ke atas kes yang sudah dikeluarkan keputusan oleh mahkamah seksyen dan dibawa ke mahkamah tinggi. Perbicaraan dia adalah perbicaraan yang agak lama juga sebenarnya. Dia akan memakan tempoh masa yang lama, tetapi Nur Hidayat tidak lagi diheret ke mahkamah. Yang menjalankan proses tersebut adalah pihak guaman dia. So hak ahli putih ini tadi adalah untuk menerima. Kalau dia terima, dia kena bayar RM60,000. Kalau dia tolak, dia kena bawa kes ini ke mahkamah tinggi. Okey, so kalau kita berinteraksi dengan sesuatu perkara, kita kena faham dulu apa yang cuba diketengahkan, hak-hak setiap seseorang. Walaupun kita tak sokong ahli putih dalam kes ini, kita kena faham hak dia sebagai hak dia untuk membuat rayuan. Okey, saya cuma berkongsi pengalaman saya berkenaan dengan isu ini. By the way, tahniah Hidayah kerana memenangi kes ini di peringkat mahkamah seksyen. Sekiranya bukti sudah jelas di mahkamah seksyen, bawalah sehingga ke mahkamah tinggi, dan sekiranya ahli putih masih belum boleh menerima keputusan di mahkamah tinggi, katakan kes masih memihak kepada anda, bukan memihak kepada ahli putih, dia masih ada hak untuk membawa dia ke mahkamah rayuan. Jadi untuk memulakan kes saman bukan mudah sebenarnya, perlukan kekuatan hati. Tapi sekiranya anda tahu anda memang berada di tempat yang betul, anda memang berada di tempat yang benar, so jangan gusar, jalan saja. Okay? So, I think that's all for me. Harap anda boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan dekat sini. Assalamualaikum. Bye-bye.